Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true, to the end of my time. I'll be loving you for the rest of my life. Through days and nights, I'll thank Allah for opening my eyes. Now and forever, I'll be there for you. I know it deep in my heart. I feel so blessed. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam ini. Wa bihi nasta'in, hanya kepadanya lah kita minta bantuan, pertolongan. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-amin, Nabi yang amanah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam juga ke atas keluarga baginda serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut baginda serta para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah kami sekalian orang-orang yang sentiasa mendengar ayat-ayat Allah, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ij'alna min ahli al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami sekalian ahli Al-Quran. Ahlullah wa khassatuh, yaitu ahli Allah dan orang khas Allah. Muslimin muslimat, para tetamu Allah sekalian, perbincangan kita pada pagi ini merujuk kepada ayat 208 surah Al-Baqarah. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang telah beriman, udkhulu, masuklah kamu semua, fis silmi, dalam as-silmi, Islam, ketaatan, kafah, semua sekali. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya dia, yakni syaitan, pada kamu, bagi kamu, aduun, musuh, mubinun, yang jelas. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bertemu dengan satu ayat yang mengajak kita semua orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala supaya masuk. Ayat ni boleh dibahagi kepada beberapa perbincangan. Sesuai pada waktu pagi begini, kita nak bincang pasal ayat 208 surah Al-Baqarah. Pertama sekali, kalau kita tengok dari sudut zahir ayat Allah panggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Maknanya di sana ada orang yang tidak beriman. Maknanya di sana ada orang yang munafik, hanya tunjuk-tunjuk. Di sana orang mukmin, ada orang mukmin yang tidak taat, yang namanya Islam, tetapi tidak masuk semua, masuk nama je, tapi tak masuk amalan, tak masuk qataatan, maka tak jadi, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk ke dalam Islam dalam bentuk yang tidak menyeluruh dianggap mengikut langkah-langkah syaitan, dianggap perangai syaitan. Jadi pertama sekali hari ini Allah panggil orang-orang yang telah beriman. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala setelah dia panggil kita ialah ada dua perintah, satu perintah, satu larangan dan satu penerangan. Lepas pada dia panggil kita, dan ayat ni je. Kalau kita pergi ayat lain ada lagi lah. Allah berfirman, udkhulu fis silmi kaffah. Cuba perhatikan kepada satu kaedah yang Allah guna dengan perkataan-perkataannya sekali. Udkhulu. Udkhulu ini ayat perintah. Dakhala yadkhulu udkhul. Dakhala yadkhulu udkhul. Masuk. Masuk ni, kalau kita ajak kawan kita pergi rumah kita, udkhul, tafaddal. Nah, masuk dalam rumah. Takkan duduk kat tangga je, mesti masuk dalam rumah. Jadi, masuk masjid. Takkan duduk sebelah tu. Masuk masjid maknanya keseluruhan
masjid. Jadi Allah menggunakan perkataan udkhul. Kalau kamu dah menjadi ahli Islam, seorang Muslim, kamu kena masuk. Maknanya masuklah kamu. Fis silmi ay fil Islam, ay fil ta'ah, ay fil syari'ah, ay fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ay fil salah, fil zakat, fil haji wal umrah wal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kata Allah. Masuklah kamu dalam Islam kafah kufun. Baik, bila kita masuk dalam Islam, maknanya kita masuk dalam satu kawasan. Kawasan itu ialah ala inna himallah maharimahu. Masuk semua sekali. Ada yang di sini tak boleh, di luar ni tak boleh, di luar ni tak boleh, mesti masuk di sekitar kawasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda yang tak boleh masuk ialah benda-benda yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tak boleh masuk. Yang lain kena masuk di dalam lingkungan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menggunakan as-silmi. As-silmi, masuklah fis silmi. Kalau kita kata udkhulu, masuklah al-bait, masuklah rumah. Udkhulu, masuklah al-masjid, masjid kan. Maknanya kalau kita suruh masuk, masuk tempat. Maknanya kata ulama, bila kita nak masuk, kita masuk dalam satu kawasan. Seorang Muslim bila dia masuk dalam satu kawasan, dia ada sifat dia. Dia ada, orang kata, akhlak dia. Kata ulama, seorang yang Muslim, dia bila dia masuk dalam kawasan yang Allah Subhanahu wa taala telah garis itu, paling-paling tidak dia kena ada 8 senjata. 8 senjata baru dia dikira as-silmi. Baik, dilaporkan oleh Huzaifah bin Al-Yaman dalam mensyarahkan ayat ini. Dia kata Islam itu ada 8 penggerak, pemanah, penentu. Yang pertama as-salah. Yang kedua az-zakat. Yang ketiga as-saum, puasa. Yang keempat al-haji. Yang kelima al-umrah. Yang keenam al-jihad. Yang ketujuh al-amru bil ma'ruf. Yang ke-8 an-nahyu 'anil munkar. Waqad khaba man la sahma lahu fil Islam. Sesungguhnya binasalah orang yang tiada perkara-perkara tadi dalam pengislaman dia. Dia tak masuk semua sekali. Maknanya muslimin muslimat sekalian, bila kita dipanggil pagi ni untuk melihat peranan kita bila kita berada dalam agama Allah Subhanahu wa taala, demi mengenal pasti kita ini as-silmi, berada dalam keadaan selamat. As-silmi, silmi ini maknanya dalam keadaan sejahtera, sihat, selamat dunia dan akhirat. Maknanya bila kita kata masuk dalam as-silmi, dalam kawasan dia, dalam syariat Allah, maka kita Islam.
maka kita bergelar Muslim. Apakah as-silmi itu dia punya karakter ataupun guideline yang perlu kita kenal? Seseorang itu telah masuk dalam kepulan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, salah satu daripada pandangannya ialah seorang yang telah masuk Islam hendaklah ia mengerjakan solat dengan sempurna. Yang kedua, dia menunaikan zakat dengan sempurna. Itu adalah senjata kita, penggerak kita, penilai kepada diri seorang Muslim, orang yang menunaikan solat. Satu, solat ni muslimin muslimah sekalian, dia disebut dalam tafsir, kafah ni dia ada 3. Kafah ni bila kita masuk ni, kita tak boleh masuk dengan tubuh je, kan? Hati tak masuk. Kita tak boleh masuk dengan lidah sahaja, cakap je nak Islam, tetapi tubuh tak buat. Pelaksanaan tak, contohnya. Jadi bila masuk kafah ni, setengah pandangan ulama mengatakan masuk dalam keadaan 3 perkara, iaitu hati, lidah dan anggota. Maknanya kita kata kita Muslim, mengucap 2 kalimah syahadat, hati itu bulat penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Penuh bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, tubuh badan dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya masuk ke dalam lingkungan. Apa kita nak buat? As-salah, semayang. Mana bila kita kata semayang, isu semayang ialah isu kena buat. Kalau masuk kata semayang wajib, kalau orang tanya kita kata wajib. Semayang tak? Tak. Ataupun semayang tak khasyuk, hati lalai, juga dikira masuk secara tidak menyeluruh. Sebenarnya ada kisah yang berlaku pada zaman Nabi SAW tentang amalan yang tidak menyeluruh. Salah satu daripada kisah yang berlaku pada zaman Nabi SAW tentang ahli kitab. Ahli kitab ni dia nak beramal dengan Islam dan juga nak beramal dengan apa yang disebut dalam kitab-kitab Taurat dulu. Dikata, ya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak apalah ada benda-benda yang sesuai dengan kita gunalah Quran, kan? Tapi ada benda-benda yang tak sesuai dengan kita, ataupun hak kita amal dulu dah sebut dalam Taurat, kita pakai guna hak Taurat lah, tak payah guna hak Quran, guna hak Taurat. Nah, ada satu lagi peristiwa, dia nampak beriman tapi hati dia tak beriman. Jadi keadaan-keadaan begini, Allah Subhanahu wa taala panggil semua orang-orang yang beriman dengan cara tak betul ni, panggil, ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang-orang yang mengaku beriman, masuklah kamu ke dalam lingkungan syariat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Dalam Islam kita ada Quran dan hadis sebagai rujukan kita. Maka apa-apa maklumat yang kamu ambil daripada kitab Taurat ataupun tempat-tempat lain, tak perlu ikut. Kamu kena ikut apa yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan di dalam Al-Quran. Tinggalkan apa-apa yang kamu tidak faham, kamu kena tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah antara ayat yang sebab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila kita kata kita kena masuk dalam Islam secara keseluruhan, kita kena faham apa? Kita masuk, satu sudutnya ialah masuk dengan hati, dengan apa kita kata, kata-kata, dan masuk dengan amalan seluruhnya. Jadi apa yang kita nak buat bila kita masuk dalam Islam? Pertama, kita kena semayang.
Semayang pun maknanya bukan semayang yang tidak khusyuk, tanpa hati. Semayang yang kata-kata kita ini disertai dengan hati dan kita melakukannya. Muslimin muslimat sekalian, saya nak bawa satu contoh orang yang sembahyang tanpa hadir hati. Orang yang sembahyang tanpa hadir hati. Kenapa hati ini perlu bersama kita dalam sembahyang? Sebab hati ini ialah pemerintah dalam melakukan amal ibadat, khususnya sembahyang. Kalau kita solat contohnya, kita tak faham apa yang kita baca, apa yang berlaku pada anggota kita akan tidak terarah. Anggota kita akan tidak terarah. Contohnya, lidah yang memberitahu kepada hati, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, Rabbighfirli, Allahumma hdini fi man hadait. Semua itu dikatakan dengan lidah dalam solat kita, khususnya solat subuh tadi. Dalam kita duk baca gitu, tiba-tiba hati kita tak faham. Hati kita tak faham. Apa jadi kepada anggota yang sedang mengikuti? Telinga kita mendengar, tangan kita duduk letak kat dada kita, dan kaki kita berdiri, mata kita melihat tempat sujud. Apakah dia mengikuti apa yang disebut oleh lidah, dan hati memerintah kepada telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, kaki untuk tegak di atas agama Allah? Sekiranya apa yang dibaca oleh lidah itu tidak difahami oleh hati kita. Cuba tuan-tuan buat beberapa percubaan, penilaian terhadap bacaan yang kita tak faham. Apa jadi? Nah, contohnya kita katalah, kita baca tadi, doa tadi, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, pandulah kami semua ini seperti mana Engkau telah pandu orang-orang yang telah mendapat petunjuk-Mu, ya Allah. Jadi kita rasa selesa hati kita kan, tubuh kita pun ikut apa yang kita lakukan itu. Tetapi sekiranya apa yang kita baca itu tidak difahami oleh hati, bagaimana hati nak perintah segala tubuh badan kita taat kepada Allah, masuk kepada Islam seluruhnya? Ini kita kena faham. Baik muslimin muslimat sekalian, bila masuk Islam, kata ulama, perkara kedua yang kita perlu laksanakan ialah zakat. Nah, zakat ini ialah pembersih. Zakat ini adalah pembersih. Zakat, perkataan zakat itu sendiri memberi makna bersih. Bersih pada apa? Pada harta kita. Bersih pada apa? Tubuh badan kita. Bersih pada apa? Pada anak isteri kita. Bersih pada apa? Pada segala yang kita miliki. Bila kita miliki zakat ni tuan-tuan, bila kita ada duit contohnya, kita bayar zakat, kita bersih duit. Duit kita bersih, maknanya anak kita makan bersih, isteri kita makan bersih, kita beli barang-barang yang bersih, dan segala-galanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab duit yang halal, duit yang sempurna. Jadi dia akan menjadi sempurna. Bila sempurna, tubuh badan kita ini akan taat kepada Allah. Tidak ada benda-benda yang menyekat kita daripada taat kepada Allah keseluruhannya. Itu saya tak nak cerita panjanglah. Yang ketiga, bila masuk kepada Islam itu, kita kena ada kunci yang ketiga, iaitu as-saum. Kita kena berpuasa. Puasa Ramadan lah yang wajibnya. Dia merupakan satu proses keampunan tahunan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang muslim, seorang mukmin.
seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahun kita diwajibkan berpuasa. Maka puasa yang betul itu boleh menghapuskan segala dosa-dosa yang lalu. Man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama. Paling-paling tidak setahun yang lepas, ghufira lahu, diampunkan kepadanya dosa-dosa. Proses yang berlaku kemudian itu mungkin proses yang boleh berlaku keampunannya pada tahun yang akan datang. Begitu. Muslimin, bahkan Allah kata ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Ada ditafsirkan apa yang lepas dan apa yang akan datang. Maka orang yang berpuasa itu merupakan satu pengampunan keseluruhan. Sebab itulah Allah kata masuklah Islam secara keseluruhan. Dan bila puasa juga, zakat juga mestilah melibatkan ketiga-tiga tadi. Kalau kita kata sembahyang kena qalbi, qauli, fi'li, puasa pun kena qalbi, qauli, fi'li. Begitu juga zakat. Baik. Yang ketiga, yang keempat ialah al-haji. Betul juga haji. Kan musim orang kursus haji ni. Nah, jadi haji juga kita kena, nak pergi haji pun kita kena pergi secara kafah, secara keseluruhan. Maknanya pertama sekali kita nak pergi haji ni kita berilmu. Kita nak pergi haji ni kita kena niat. Kata ulama, mana-mana amalan yang kita buat, disebut dalam Qutubi juga, tidak akan berlaku amal salah kalau tidak disertakan 4 perkara. Yang pertama, mesti kita buat amal itu, kita ada ilmu tentang amal itu. Kita pergi haji, kita kena ada ilmu tentang haji. Kita puasa, kita ada ilmu tentang puasa. Kita zakat, kita ada ilmu tentang zakat. Kita sembahyang, kita ada ilmu tentang sembahyang. Tidak dikira amal salah kalau kita tidak ada ilmu. Satu. Yang kedua, mana-mana amal yang kita buat mesti ada niat. Mesti ada niat. Tidak akan menjadi amal itu diangkat oleh Allah sebagai amal soleh kita kalau kita tidak niat. Pagi ni kita mari duduk dalam satu majlis ini, tuan-tuan. Kita kena niat. Apa sebab kita duduk ni? Cari ilmu. Dengan ilmu saya boleh faham, saya boleh amal. Jadi kena ada niat. Dan duduk niat iktikaf pula. Banyak pula ilmu. Kan? InsyaAllah makna kita niat. Yang ketiga, nak jadi amal soleh itu, amal yang diterima Allah, ialah kita kena ikhlas. Yang keempat, kita kena sabar dalam kita melakukan amal-amal yang baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu. Maknanya 4 lah. Pertama, kena ada ilmu. Bila kita buat satu-satu ilmu, satu-satu amal dengan ilmu, kita diterima Allah. Tapi duk buat tu kalau tidak niat, walaupun dia kita buat tercomel, kita tahu belaka, tak niat, tak jadi juga, tidak diangkat. Ataupun ada niat tapi tak jujur, nak tunjuk-tunjuk ke orang dan seumpamanya. Yang keempat, bila kita buat satu amalan yang baik, kita kena berkekalan. Bila berkekalan, kadang-kadang malah tak buat, tak sabar. Kalau orang kata sikit, kita pun tak payah dah. Kau rajinnya mari masjid. Masa budak dulu tak pernah tengok pun. Nak apa mari selalu gitu. Sepatut orang kira hak dulu. Nak orang cuba nilai dia dengan diri dia. Lalu dia pun nak marah kawan dia. Dia kata, kau ni nasib baik aku mari. Kalau aku tak mari, siapa nak apa yang boleh kamu buat. Jadi tuan-tuan, muslimin-muslimat sekalian, kita bila kita buat sesuatu amalan itu, kita kena berkekalan dan kita kena sabar dalam melakukan amal-amal soleh. Contohnya kita zikir hari ni. Kita zikir
Kalau kita buat satu-satu amalan zikir, kita semayang berjamaah, kita kena berterusan. Sebab itulah amalan-amalan taat yang berkekalan, yang boleh membawa kita kepada diterimanya amal soleh kita. Tetapi kalau kita tidak sabar, hari ni buat, esok tak buat dah, tak jadi. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut di sini ialah amal yang dikira menyeluruh juga ialah kita buat umrah. Ini pun bagi orang yang berkuasa lah. Yang keenam ialah jihad. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu saham yang kita kena lakukan sebagai seorang muslim. Jihad ini macam termasuklah tadi yang kita sebut, nak dapat amal soleh kita kena jihad. Mujahadah, jihad ni mujahadah. Kalau pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihad ni termasuk lagi perang. Kita sekarang ni perang kita bila Nabi sallallahu alaihi wasallam balik berjihad, dan semua jihad ataupun perjuangan-perjuangan itu telah tamat dan Islam mencapai kemenangan, lalu para sahabat gembira. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada para sahabat bahawa kamu jangan rasa seronok sangat, sebab di sana ada satu lagi benda yang tak ramai orang boleh lawan dia, kekuatan, iaitu jihad melawan hawa nafsu. Jadi kita sekarang ni mungkin dari sudut jihad berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala tak ada lagi buat sementara ni. Tetapi yang ada sekarang ni nak lawan nafsu. Lawan nafsu dalam banyak, dalam nak semayang, lawan nafsu nak bayar zakat, lawan nafsu nak puasa, lawan nafsu nak pergi haji, dan berbagai-bagai lagi. Jadi jihad yang perlu kita tanam dalam ini ialah mengenal pasti diri kita ini melaksanakan segala perintah Allah secara menyeluruh. Baik. Yang ketujuh yang kita kena lakukan sebagai seorang muslim ialah al-amru bil ma'ruf. Al-amru bil ma'ruf. Kita suruh orang buat baik. Suruh orang buat baik. Kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslimin muslimat sekalian, kerja amal ma'ruf ini adalah satu kerja yang tidak ada cuti. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di kalangan kamu yang tengok saja mungkar, maka terus dia ubah dengan kuasanya. Fa in lam yastati' fa bilisanih. Kalau dia tak boleh juga, dia tak ada kuasa, dia tak ada pangkat, tak ada kedudukan, dia bukan YB, dia bukan pemerintah, dia bukan pegawai yang tinggi, dia tak ada kuasa, maka fa in lam yastati' fa bilisanihi, dia kena ubah, ajak orang dengan nasihat, dengan agama, dengan teguran dan seumpamanya. Fa in lam yastati' fa biqalbih, dan kalau dia tak boleh buat dengan cara itu, fa biqalbihi, dengan hati dia, benci dengan hati terhadap amalan yang berlaku. Cuma saya nak tarik perhatian kepada muslimin muslimat sekalian, ada pandangan yang cukup menarik yang menyatakan benci dengan hati ni bukan bermakna kita tengok kita tak ikut sahaja. Maknanya benci. Yang ketiga ni, tahap yang ketiga untuk kita buat makruf ini ialah kita kena lapor. Kena lapor. Maknanya kalau kita nak suruh, nak ubah dia, kita tak ada kuasa. Nak ubah undang-undang, kita tak reti. Kita bukan orang undang-undang. Kita orang undang-undang tapi kita tak ada kuasa. Orang ada kuasa tak nak, contohnya. Jadi kita buat dengan lidah. Lidah pun tak erat juga. Kita tak reti nak bercakap tentang apa yang berlaku, nak suruh tak reti. Jadi kita tengok orang ni tak semayang, orang ni tidak melakukan puasa, orang ni ada duit tapi tak pergi Mekah, orang ni ada duit tak bayar zakat, orang ni
boleh semayang berjamaah, dia tak pergi semayang berjamaah. Bagaimana kita nak buat orang ni? Kita nak cakap tak reti, kita kena lapor. Maknanya fa in lam yastati' fa bi qalbihi, sekiranya dia tidak mampu, maka dia kena buat, kena ubah, kena suruh dengan hati. Macam mana suruh dengan hati? Tak sampai nak suruh dengan hati. Maka ketika itu kata ulama, dia kena lapor kepada orang yang boleh bercakap, kepada orang yang ada kuasa, supaya melakukan perkara itu ataupun menyampaikan perkara itu. Nampak tak? Mana kita bukan bererti diam gitu je. Kalau diam gitu, kadang-kadang kita bawa pada satu khutwat syaitan, ikut khutwah syaitan, ngupak pula. Ada kata orang tu, dia pergi jumpa orang Allah, orang tu tak semayang teruk lah, dia kata. Dia bukan nak pergi cakap supaya pergi selesaikan masalah, tak, dia pergi umpak pula. Itu bukan sekadar adhaful iman, itu masuk kepada tahap membuat satu mungkar pula. Kita yang buat mungkar, kita umpak orang tanpa kita usaha dalam menyelesaikan masalah. Yang ke-8, kita tak boleh amal ma'ruf sahaja, kita kena nahi anil munkar. Kita cegah daripada melakukan perkara-perkara mungkar. Tuan-tuan, kalau 8 benda ni menjadi saham hidup kita sebagai seorang Muslim, maknanya kita telah masuk Islam secara keseluruhan, ikut syariat Allah. Dalam masyarakat tidak akan berlaku benda-benda yang buruk. Kalau semua orang masuk Islam, dia semayang. Masuk Islam, dia bayar zakat. Dengan semayang, individunya selamat, masyarakatnya selamat, negaranya selamat, ekonominya aman, selamat, masyarakatnya aman, ekonominya bertambah makmur dan seumpamanya. Semayang saja. Dan dengan semayang ini automatik perkara-perkara lain akan membawa kepada pelaksanaan. Disebabkan tidak semayang, menyebabkan perkara-perkara lain tidak akan terlaksana. Muslimin muslimat sekalian, kalau kita tengok dalam banyak ayat-ayat, kan, aqimis salah, contohnya, aqimis salah, hendaklah setiap kamu semayang. Kenapa ya Allah? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang tu boleh selamat kamu daripada fahsyak dan munkar. Mana segala keburukan yang berlaku di dunia ini digolongkan dalam fahsyak dan munkar. Kecil ke besar ke, yang diamal yang tidak baik oleh masyarakat kita adalah tergolong daripada dua perkataan, iaitu fahsyak dan munkar. Bagaimana masalah ini dapat diatasi? Dengan semayang. Ramai tak semayang tu? Itu kerja amal ma'ruf nahi munkar. Ramai tak semayang itu? Itulah kena jihad untuk menyelesaikan masalah. Makna 8 perkara ini kalau wujud dalam setiap diri manusia, semua akan dapat diselesaikan. Semua akan dapat diselesaikan. Orang tu tak bayar zakat. Ada orang yang kerja dia amal ma'ruf nahi munkar, itu munkar. Tak bayar zakat, munkar. Maka ahli yang amal ma'ruf nahi munkar, gerak kerja, pastikan orang bayar zakat. Zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia perang orang tak bayar zakat. Kenapa perang orang tak bayar zakat? Pertama, orang Islam tak bayar zakat kotor. Harta dia kotor, diri dia kotor, segala keturunan dia akan jadi kotor. Sebab dengan duit zakat itu duit orang, duit haram, dia duk makan duit haram, menyebabkan diri dia haram, diri dia tak baik, anak dia tak baik, keluarga dia tak baik, keturunan tak baik, maka tak selamat. Oleh sebab itu Abu Bakar melihat orang yang tak bayar zakat ini merosakkan keseluruhan masyarakat masa depan, maka dia paksa bayar zakat. Tak bayar, dia paksa keluarkan hak masyarakat sekeliling, hak fakir miskin, hak asnaf. Nampak tak? Jadi ada jihad dalam menegakkan zakat. Orang yang tak semayang, apakah kita kena biar begitu? Mesti ada kumpulan manusia yang amal ma'ruf nahi munkar. Tegakkan amal ma'ruf dengan mengajak dia semayang dan menegah orang-orang yang tak semayang, yang melakukan keburukan. Macam hari Jumaat itu kan, ramai orang yang
menyambut hari kekasih. Itu haram. Hari kekasih kadang-kadang boleh membawa kepada syirik. Muslimin muslimat sekalian, syirik ni tuan-tuan, dia punya keburukan dia ialah menghancurkan segala amalan yang kita buat selama ni. Syirik. Ada benda syirik yang cukup kita tak perasan tuan-tuan. Cuba perhatikan. Saya jumpa dalam surah Al-An'am, dia panggil sumpah syirik. Sumpah syirik ni berat. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka syirik dengan Allah, lahabita anhum, akan hilanglah daripada mereka ma kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka lakukan, mereka amalkan. Hilang. Dia macam lenyap habis. Kita buat semayang selama ni, pahala habis tak ada. Puasa selama ni, pahala habis tak ada. Pergi haji tak ada. Sebabnya apa? Syirik. Antara benda-benda yang syirik yang kita kena beri perhatian ialah sumpah palsu. Sumpah syirik. Macam mana? Kita kata gini, Allah, demi matahari yang sedang naik ni, saya tak nak tinggal dah semayang. Apa makna demi? Ada pandangan yang mengatakan demi ni dia kata nak sungguh-sungguh, bukan sumpah sungguh-sungguh. Sebenarnya sumpah itulah makna sungguh-sungguh. Kalau istilah wallahi, wabillahi, watallahi itu istilah yang diajar oleh Islam untuk kita bersumpah. Demi Allah, wallahi, demi Allah, saya tidak akan tinggal lagi sembahyang kerana saya dah faham sebagai seorang Muslim wajib sembahyang. Demi Allah, saya tidak akan tinggal lagi puasa. Demi Allah, saya tidak akan saya akan keluar zakat. Demi Allah, saya kalau mampu saya nak pergi haji. Demi Allah, kalau saya mampu saya nak buat umrah. Demi Allah, kalau saya mampu saya nak memperjuangkan Islam. Demi Allah, kalau saya mampu saya nak buat amal ma'ruf nahi munkar. Itu makna seolah sumpah. Sumpah itu demi Allah boleh. Tetapi kalau kita bersumpah demi matahari, itu sumpah syirik. Segala makhluk Allah yang Allah cipta ini tidak boleh dijadikan ia sebagai alat untuk bersumpah. Kerana itu hanyalah hak Allah untuk Allah bersumpah. Wasyamsi wadduha, demi matahari Allah bersumpah. Wadduha, demi waktu pagi begini Allah bersumpah. Tapi kita manusia tidak boleh menggunakan makhluk Allah untuk bersumpah. Ia boleh membawa kepada syirik. Orang-orang zaman Nabi SAW, dia bersumpah dengan berhala. Wallat wal Uzza, demi Tuhan Lat, Uzza, mana benda. Nah, kadang-kadang dia bersumpah dengan Allah, wallahi, bersumpah dengan Allah. Kadang-kadang bersumpah dengan Tuhan-Tuhan yang dia cipta, benda-benda yang dicipta, benda-benda yang Allah cipta. Jadi kita nak cakap apa, nak confirm apa-apa, jangan menggunakan. Contoh kita kata, wallahu alam lah, tuan-tuan cuba perhatikan. Demi cinta kita, demi anak-anak, kan, demi masa depan kita. Cuma ada pandangan yang menyatakan kalau itu demi itu maknanya sungguh-sungguh, makna sungguh-sungguh, bukan makna sumpah, mungkin tak termasuk. Tapi saya takut penggunaan demi ni ia boleh membawa kepada sumpah. Maknanya kenapa kita tak guna demi Allah? Kan? Sebab Allah saja yang membuat kita, Allah saja yang melakukan kehendak dia. Jadi kita bersumpah dengan Allah. Jadi cuba tuan-tuan beri perhatian, baca sikit mengenai demi-demi ni. Penggunaan demi Allah, tak apalah, sebab kita bersumpah dengan Allah. Tak apa, demi cinta, demi masa depan kita, demi apa demi itu sebenarnya. Cuba tuan-tuan buat beberapa kajian, takut-takut termasuk dalam sumpah palsu yang boleh membawa syirik, yang disebut dalam banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Buat apa tu? Dia lampu ni tak nampak tak nampak jam. Saya pun tak bawa jam. Setengah cukup lah tu. Nah, jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang kita belajar pagi ni ialah bila Allah Subhanahu wa taala minta kita masuk Islam keseluruhannya,
Maknanya aktiviti kita pada 8 paling kurang, iaitu pada semayang, pada puasa, pada zakat, pada haji, pada umrah, lagi pada jihad, pada amal ma'ruf, pada nahi munkar. 8 perkara ni maknanya silih berganti, tolong menolong, bantu membantu. Dan yang paling penting, amal ma'ruf nahi munkar ini untuk selesaikan kesemuanya ini. Bila semua ni ada, kita duduk dalam Islam, maka segala syariat Allah itu tertegak. Ada orang tak laksanakan perintah Allah, tak. Kerajaan tidak melaksanakan perintah Allah, rakyat tidak melakukan perintah Allah. Semua berlaku jihad, usaha untuk menyelesaikan masalah ini. Maka keseluruhan Islam dapat ditegakkan kalau ada jihad, kalau ada amal ma'ruf nahi munkar, kalau ada salat, kalau ada zakat dan seumpamanya. Nampak tak? Jadi, dan yang akhir sekali, bila ini dilaksanakan, umat kita mesti melaksanakan secara global. Global ni maknanya kena buat, kena niat dengan hati, dan kena laksanakan dengan lidah, dan kena laksanakan dengan anggota 3. Segala amalan mesti qalbi, qauli, fi'li. Yang ketiga. Yang keempat yang kita belajar ini, segala amal kita mesti mencakupi ilmu, mesti ada ilmu, mesti kena ada niat, dan mesti kita kena ikhlas. Akhirnya dalam melaksanakan itu kena sabar kepada Allah. Itulah intipati yang kita bincang pada pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.